Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang. Hello. Alright, okay. InsyaAllah, petang ni kita akan sambung ulang kaji matematik darjah 5, bab 7, iaitu tajuk koordinat, nisbah dan kadaran. Okey, hari ni giliran darjah 5. So, kalau ada kawan-kawan, adik-adik, siapa-siapa yang darjah 5 nak ulang kaji untuk your final exam ni, boleh join. Kita boleh ulang kaji sama-sama. Okey, kam? Sementara tu boleh nak get ready dengan buku nota ke, nak ajak kawan-kawan ke, boleh. Sambil-sambil tu boleh tap screen supaya lagi ramai boleh join, lagi ramai kita pandai hari ni. Amin insyaAllah. Okay. Cepat. Cikgu bagi masa dalam seminit ataupun 2 lagi. Lepas tu terus kita mulakan. Cikgu live daripada pukul 5, daripada pukul 4 sampai pukul 5. Kita live 1 jam je untuk hari ni. Daripada pukul 4 sampai pukul 5. Kita ulang kaji for this topic only. Okay. Esok hari Jumaat pukul 4 sampai pukul 5 juga giliran darjah 6. Okay. Darjah 4 dah. Hari Selasa hari tu. Hari ni darjah 5. Esok darjah 6. Minggu depan baru giliran abang-abang, kakak-kakak tingkatan 1, 2, 3. Okay. Dah ready ke? Okay. Dah? Boleh kita mulakan? Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita mulakan. Matematik darjah 5, bab 7. Tajuk koordinat, nisbah dan kadaran. Okey. Sebelum kita mulakan, okey, cikgu nak ingatkan tajuk koordinat. Awak dah belajar waktu darjah 4 dulu. Awak dah belajar koordinat ni apa cikgu? Koordinat waktu darjah 4 dulu awak dah belajar macam mana koordinat, kita nak tulis koordinat tu. Nak tengok paksi X, nak tengok paksi Y. So waktu darjah 5 ni, apa yang beza dia dengan darjah 4 dulu? Darjah 5 ni awak belajar tajuk koordinat juga, tajuk yang sama. Tapi beza dia kita nak belajar jarak. Macam mana nak cari jarak antara dua titik pada koordinat tersebut waktu darjah 5. Darjah 4 dulu kita tengok macam mana nak cari koordinat je. Darjah 5 ni macam mana nak cari jarak. Okey, lepas tu tajuk nisbah. Darjah 4 dulu pun dah belajar dah. Darjah 4 dulu nisbah apa kepada apa. Darjah 5 ni ada lain sikit. Dia tambah sikit je. Apa kepada jumlah. Apa kepada beza. Kita kena kira sikit. Kadaran lebih kurang macam darjah 4 dulu. Okey. So, jom kita mulakan dengan soalan lah. Barulah senang faham sikit. Okey, jom. Let's go. Soalan yang pertama. Cikgu nak pakai warna purple lah. Okey, soalan yang pertama. 7.1 koordinat pada sukuan pertama. Okey, sukuan pertama tu maksudnya nilai positif je lah. Negatif tu tak belajar lagi. Okey, alright. Rancangan di bawah menunjukkan satu satah kertas. Ni. Tandakan kedudukan titik R yang mempunyai koordinat 52 pada satah kertas yang diberikan di atas. Dia suruh kita tanda dekat gambar rajah yang ke atas tu. Dia suruh kita tanda dengan huruf R, koordinat R. Kat mana koordinat R tu? Ni dia bagi dah. 52. Okey. So, kat mana kita punya koordinat R tu? Okey, ingat untuk tajuk koordinat, bila dia bagi koordinat kat kita 52, macam mana kita nak cari? 52 tu kat mana? Okey, awak tengok dekat depan ni. Nilai 5 ni merujuk kepada nilai X. 2 ni merujuk kepada nilai Y. So, kat mana koordinat kita tu, cikgu? Macam ni. Awak tengok paksi X ni kat bawah ni. Nampak ni? Dia ada label X. So, X ni yang bawah. X kita 5. Oh, kat sini. Okey, naik atas. Nak naik sampai bila ni?
Okey. Kita tanda je macam tu. Lepas tu tengok pula paksi Y dia kata 2. Paksi Y yang tegak ni 1, 2. 2 kat sini. Okey, kita buat macam tu. So dekat mana titik tersebut? Dekat persilangan antara dua garis tersebut. Kat sinilah. Inilah koordinat R. Bawah ni 5 untuk nilai X. Dekat kiri ni 2 untuk nilai Y. Macam tu. Okey? Uish, dahsyat. Ni sebab keadaran koordinat pecahan pun anak tengah pening lagi. Ah, Pecahan tu penting. Yang ni kalau pecahan dah power sikit, boleh masuk tajuk ni sambil-sambil lah. Sebab yang ni pun penting juga. Tajuk koordinat ni mudah. Kalau contoh, anak dah stres belajar pecahan kan? Berhenti saya ajar koordinat. Sebab koordinat antara tajuk yang paling senang sekali. Bila dia belajar ni, uish, senang ya? Dia akan lagi semangat. Nisbah pun antara tajuk yang senang. Kadaran dia kena kira sikit. Okay, so settle. Kita dah label tadi koordinat R kita dekat situ. Sini. Sebab ni dekat paksi X kita 5. Paksi Y kita 2. Okay, settle. Okay, soalan yang kedua. Nyatakan jarak mengufuk dan mencancang bagi titik P dan titik Q melalui titik R. Okey, ni yang cikgu cakap ni. Waktu darjah 4, awak belajar macam mana nak tulis koordinat je macam soalan A. Waktu darjah 5, dia sikit. Iaitu macam mana nak cari jarak. Ni nampak soalan ni dia tanya jarak. Okey, tapi jangan risau. Soalan jarak pun senang je. Sebab apa? Sebab awak nak kira jarak, awak kira kotak aja. So, soalan ni dia kata, nyatakan jarak mengufuk. Mengufuk tu melentang. Okay, mencancang tu menegak antara P dengan Q. Maksudnya macam mana P nak pergi Q, tapi kena lalu dekat R dulu. So dia macam ni. Pergi dulu kanan. 1, 2, 3. Lepas tu naik atas. Macam tu. Dia tak boleh cross, sengit tu kan tak boleh. Tajuk koordinat hanya boleh gerak kiri kanan atas bawah. So kita kira kotak lah. Okay, so jarak mengufuk. Mengufuk tu yang melintang. Berapa kotak tadi kita gerak? 1, 2, 3. 3 kotak. So 3 unit. Jarak mencancang. Tegak. Okay, vertical. So berapa kotak? 1, 2, 3, 4. 4 kotak. 4 unit. Siap. Macam inilah cara nak cari jarak bagi koordinat darjah 5. Kalau tingkatan 2, cara nak cari jarak dia lain. Dia ada formula. Yang ni yang darjah 5 punya. Okay? Settle. Okay, next question sebelah. Okay, nisbah. Raja di bawah menunjukkan kuih yang dibeli oleh Karim. Dekat sini kita ada kuih karipap dan juga kuih talam. Okay, nyatakan nisbah bilangan karipap dengan jumlah kuih yang dibeli oleh Karim. Okay, ni cikgu cakap tadi. Perbezaan nisbah darjah 4 dengan darjah 5. Kalau darjah 4, dia tanya je, berapakah nisbah karipap dengan kuih talam? Very direct. Ambil je kat situ. Tapi, bila darjah 5, dia tukar sikit. Dia tukar kat mana macam ni? Nyatakan nisbah karipap dengan siapa? Dengan jumlah. Karipap kita dah tahu lah. Karipap ada 5. Kuih talam ada 4. Kalau dia nak jumlah, jumlah 5 tambah 4, 9. So, jumlah dia 9 sebab kita tambah. So, soalan nak nisbah apa? Nisbah antara karipap dengan jumlah. Karipap 5. Nisbah tanda dia macam ni. Titik bertindih. Jumlah 9. Macam tu. Okay. Yang penting untuk tajuk nisbah ni, tengok dia sebut siapa dulu. Kalau dia sebut karipap, karipap kat depan. Kalau dia sebut jumlah kat depan, jumlah kat depan. Sebab apa? Katakanlah. Awak dah kira betul dah ni. Jumlah 9. Karipap ada 5. Betul dah. Tapi awak tulis terbalik. Awak tulis macam ni. 9 nisbah 5. Salah. Walaupun awak kira betul dah. Tapi kalau terbalik, salah. Sebab tajuk ni senang sangat. Dia sebut karipap dulu. Tulislah karipap dulu.
Ikut je dia sebut mana dulu. Okey dah, settle. Teng, 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 teng. Next, soalan B. Dia kata apa pula? Karim makan 2 biji kari pap. Nyatakan nisbah baru bagi bilangan kuih talam. Dia nak nisbah yang baru bagi kuih talam kepada jumlah kuih yang masih ada. Tadi ada 5 kari pap. Lepas tu Karim makan 2 biji. Okey, soalan nak nisbah apa? Dia nak nisbah kuih talam. Dia sebut kuih talam dulu ni. Kuih talam ada 4. So, tulis dulu. 4 nisbah jumlah. Berapakah jumlah yang tinggal? Kuih talam ada 4. Kuih kari pap ada lagi 3. 4 tambah 3, 7. So, jumlah awak dah jadi 7. Inilah jawapan kita yang seterusnya. Teng. Yang penting dia sebut mana dulu, tulis yang tu dulu. Itu je untuk tajuk nisbah. Tak ada nak kira apa-apa lagi. Siap. Okay, settle. Semudah itu. Alright, next. Soalan seterusnya. Ding, 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 ding. Okay, soalan nombor 3. Nampak ke soalan ni dia kabur sikit? Okay, sebuah jambangan mengandungi 5 kuntum bunga mawar merah dan 4 kuntum bunga mawar putih. Nyatakan nisbah bilangan kuntum bunga mawar putih. Dia nak nisbah mawar putih kepada mawar merah. Okay, tengok balik. Dekat ayat kita tadi, dia sebut apa? 5 ni siapa? 5 ni 5 untuk bunga mawar merah. 4 bunga mawar putih. Soalan nak nisbah putih dulu. Nasib baik kita baca. Kalau kita tak baca, mungkin awak terbalik tadi. So dia nak putih dulu. Putih ada berapa? Putih ada 4. So tulis 4. Nisbah mawar merah kita 5. 4 nisbah 5. Betul. Itu tricky part dia. Dia akan bagi terbalik. Kalau awak tak baca betul-betul tadi, salah lah. Okay, next question. Nyatakan nisbah jumlah. Jumlah kepada bilangan kuntum mawar putih. Jumlah kepada mawar putih. Semua ada 4 dengan 5. 4 tambah 5, 9. So, jumlah kita 9. Ke nisbah mawar putih. Putih tadi ada 4. Jadilah 9 nisbah 4. Dah siap. Senang je kan tajuk nisbah? Okay, settle. Okay, now kita nak masuk tajuk kadaran. Okay, koordinat senang. Nisbah senang. Untuk kadaran ni, dia tak senang sangat. Cuma dia kena kira sikit. Okay. Apa maksud kadaran ni, cikgu? Okay, sebelum cikgu kita buat soalan, cikgu explain a very simple one. Kadaran ni, macam mana kita nak kira harga untuk satu. Satu apa? Satu benda. Kalau dia cerita pasal susu, satu susu lah. Kalau dia cerita pasal air, satu air lah. Kalau dia cerita pasal shampoo, satu shampoo lah. Itu masuk kadar. So, kadaran ni, kita kena cari dulu harga untuk satu berapa. Lepas tu, dia tanya harga untuk 10 ke 1000 pun boleh. Sebab kita dah tahu harga untuk satu. Itu konsep kadaran. Okay, jom kita tengok for this question. Rajah di bawah menunjukkan harga beberapa botol shampoo. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okay, dekat gambar rajah ni dia bagi tahu. 3 botol shampoo ni harga dia RM26.70. Kalau dia nak beli 4 botol, berapa ringgit? Macam mana kita nak tahu ni? Ini maksud cikgu tadi. First step, okay, untuk tajuk kadaran nak senang. First step, kita bahagi. Second step, kita darab. Bahagi, kenapa kena bahagi? Bahagi ni untuk cari nilai 1 dulu. Bahagi untuk cari nilai 1. 1 apa? In this case, 1 shampoo. Kita bahagi dulu. Lepas tu, step kedua kita darab. Sebab apa kita darab? Sebab dia nak 4. Darablah dengan 4. Kalau dia nak 10, darablah dengan 10. Janji kita dah tahu harga untuk 1. Okay, kadaran ni 2 step tu je. Okay, so jom kita kira dulu.
harga untuk satu shampoo berapa kita kena bahagi. So, ambil harga yang mula-mula kat atas ni. RM26.70 bahagi 1, 2, 3. Bahagi 3 botol. So, sifar 3. Ada tak nombor 26? 21, 24, 27. 26 tak ada, kita ambil 24. Okey. Dekat sifar 3, nombor berapa yang nombor ke-24 ni? 8. Okey, thank you. So 6 tolak 4, 2. 2 tolak 2 habis. 7 turunkan. So jadi 27. Ada tak nombor 27 dekat sifar 3? Ada, nombor yang ke-9. 27 tolak habis. Tapi jangan berhenti lagi. Kat sini kita ada kosong kan? Turunkan kosong dekat sini. Kosong dekat atas. Kosong dekat bawah. Baru siap. Budak-budak suka tinggal. Kosong tu, terus dia kosong tinggal. Sebab kosong juga. So, jawapan dia apa? Jawapan kita adalah, ni titik buat naik. RM8.90 ni untuk satu shampoo. Okay, step pertama, done. Soalan nak ni, 4 shampoo. Kalau dia nak 4 shampoo, darab pula. So, ambil harga untuk satu shampoo tadi, RM8.90. Darab dengan 4. Kenapa darab 4 ni? Soalan dia, kalau 4 shampoo berapa? Darab 4. Sifar darab 4, sifar. 9 darab 4, 9, 18, 27, 36. 6 kat sini, 3 dekat atas. 8 darab 4, 8, 16, 8, 16, 24, 32. 32 tambah lagi 3, 35. Jawapan dia bukan 3,560 tau. Titik ni jangan lupa. So dapatlah harga dia. Kalau awak nak beli 4 shampoo, ni harga dia. RM35.60. Dah siap. Betul? Inilah cara kita nak kira untuk tajuk kadaran. Okey, kadaran tu maksudnya kita ada 2 step. First kita bahagi. Bahagi sebab kita nak tahu nilai untuk satu dulu. Lepas tu kita darab. Darab berapa ikut soalan dia nak berapa. Okey? Kadaran semua soalan dia tanya macam tu. Okay, jom kita cuba next question. Soalan 5, soalan 6. Sebelah ni. Okay, this one. Sini sikit. Okay, Rina bekerja di sebuah kilang pakaian. Raja di bawah menunjukkan tempoh masa yang diambil oleh Rina untuk menjahit 3 helai kemeja. Maksudnya, kalau dia nak jahit 3 baju, 9 jam. Okay, berapa jamkah yang diperlukan untuk dia jahit 15 kemeja? Macam mana nak buat ni? Sama macam tadi. Ada 2 step. Mula-mula bahagi. Lepas tu darab. Soalan cikgu. Apa bahagi apa? Step pertama kita nak kena bahagi kan? Kita nak bahagi apa ni? Tolong. Sampai dah nampak dah. Kita nak kena bahagi apa ni mula-mula? Cikgu dah cakap dah tadi. Step pertama bahagi. Step kedua darab. Nak bahagi ni kita nak bahagi apa? 15 bahagi 3. Salah. 9 jam bahagi 3. Yes, betul. Pandai Cahaya Hidayah. Okey. Macam mana kita nak tahu cikgu nak bahagi yang mana? Kita tengok maklumat yang ayat first sekali. So maklumat first tadi dia kata daripada atas ni. Raja di bawah menunjukkan tempoh masa yang diambil untuk Rina untuk 3 helai 9 jam. Ni maklumat kita yang pertama. So kita nak bahagi guna maklumat yang pertama lah. So 9 jam bahagi 3. Senang je cikgu. 9 bahagi 3. 3. Habis. So, maksudnya, satu baju, dia mengambil masa 3 jam. 3 jam untuk jahit satu baju. Soalan tanya kalau dia nak jahit 15 baju, darab 15.
Step pertama, done. Step kedua pula, darab. Ambil jawapan kita tadi, 3 jam, darabkan dengan 15. 5 darab 3, 15. 1 darab 3, 3. Tambah lagi 1, 4. 45. 45 apa? 45 jam. Siap. Dia ada 2 step je untuk kadaran. Mula-mula bahagi untuk cari nilai satu. Satu apa? Satu, in this case, satu baju. Lepas tu darab. Siap. Senang je kan kalau kita dah faham. Okay, boleh? Deng, 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 deng. Can we proceed? Next question. Okay. Teng, keteng, 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 keteng. Okay, yang ni kalau cikgu nak bagi awak buat dulu boleh? Awak buat dulu, nanti cikgu betulkan kalau salah. Alright, okay, jom kita tengok. Hobi Ravi ialah mengumpul stamp. Rajah di bawah menunjukkan jumlah koleksi stamp di dalam 2 buah album. Okey, dia ada 120 keping stamp dalam 2 album. Okey, soalan tanya, Ravi membeli sebuah album baru. Berapakah jumlah stamp yang boleh dikumpul oleh Ravi sekarang? Macam mana? Sama juga macam tadi, kita ada 2 step. Step yang pertama, bahagi. Step yang kedua, darab. Soalan cikgu, kita nak bahagi apa ni? Cuba. Kita nak bahagi apa? Tengok maklumat first, kita tahu apa. Cuba. Kita nak bahagi apa? 120 bahagi 2. Betul? Very good. Sebab kita ada 120 keping stamp, bahagi dengan 2. Sebab 2 album. Betul? So, kita ambil 120 bahagi 2. Awak akan dapat 6, 12. Sifar. Sifar dekat atas, sifar dekat bawah, habis. So, awak dapat 60. 60 ni apa cikgu? 60 stamp untuk satu album. Maksudnya satu album, dia boleh kumpul 60 stamp. Lagi satu album, 60 stamp. Okay. So, soalan tanya apa ni? Soalan tanya, berapakah jumlah stamp yang dia boleh kumpul? Semua sekali dia boleh kumpul banyak mana kalau dia beli lagi satu album. Tadi dia ada 2 album. Kalau dia beli lagi satu album, maksudnya sekarang dia dah ada 3 album. Kalau dia ada 3 album, berapa stamp yang dia boleh simpan semua sekali? Darab. Darab berapa? Jawapan tadi darab 3. Sebab kita dah ada 3 album sekarang. Sebab dia kata dia nak beli lagi satu album. Dia dah ada 2, beli lagi satu jadi 3 album. So, ambil jawapan tadi, 60 stamp, darab dengan 3. So, dapatlah jawapan awak, 180 stamp. Siap. Step first bahagi dan darab pun done. Siap. Okay. Senang. Okay, next question. Okay, soalan nombor 7. Besarkan sikit lah. Okey, terdapat 360 biji biskut kacang di dalam 6 buah bekas. Setiap bekas mengandungi bilangan biskut kacang yang sama. Berapa bijikah biskut di dalam 8 buah bekas yang serupa? Senang. Sama macam tadi. Step pertama bahagi, step kedua darab. Mula-mula kita nak buat bahagi. Nak bahagi berapa ni? Apa bahagi apa? Tengok ayat first sekali. 360 bahagi 6. Betul? Sebab ayat pertama sekali. Dia kata 360 biskut ni boleh masuk dalam 6 bekas. Maksudnya kita bahagi, kita nak cari kalau satu bekas. Kita bahagi dulu. 360
bahagi 6. Sifar 6. 6 darab 6. 36. Habis. Turunkan sifar. Dekat sifar 6 ada nombor sifar. Sifar dekat atas, sifar dekat bawah. Jadi 60. 60 apa ni? Apa cikgu cakap ni? 60 ni 60 apa? 60 biskut dalam satu bekas. Ni awak kira tadi ni. Kita cari nilai untuk satu. Satu apa? Satu bekas. Soalan dia nak berapa biji biskut di dalam 8 bekas. Ambil 60 biskut tadi, darab dengan 8. Sebab dia nak 8 bekas. Sifar darab 8. Sifar 6 darab 8. 8, 16, 24, 24, 48. Betul? 480 biskut. Kena darab 8. Ya, betul. Step pertama siap. Step kedua darab pun siap. Yang ni lah kita panggil tajuk keadaran. Okey. Senanglah cikgu sebab kita dah faham. Alhamdulillah. Okay, next. Dung. Sama juga. Okay. Sarah menggunakan 625 gram tepung beras untuk membuat 5 dulang kuih lapis. Okay, berapakah jisim tepung beras yang diperlukan jika dia nak buat 4 talang kuih lapis? Dia nak buat 4 dulang je. So, yang dia bagi ni kalau dia nak buat 5 dulang. Tapi dia tak nak buat 5 dulang, dia nak buat 4 dulang je. So, step pertama. Betul. Step pertama sama macam tadi. Mula-mula kita kena bahagi, lepas tu darab. Bahagi apa? Bahagi ayat first tadi dia cakap 625 gram untuk 5. So, 625 gram tepung ni bahagi dengan 5. Kita bahagi untuk cari adunan untuk 1 dulang je. 1, 5. Tolak, ada baki 1. Turunkan 2 jadi 12. Dekat sifar 5 tak ada nombor 12. Kita ambil nombor yang kedua. 10. Tolak, baki lagi 2. Turunkan 5. So, dia jadi 25. 5, 10, 15, 20, 25. Nombor yang kelima. 5 dekat atas, 25 kat bawah. Tolak, habis. Tung, tung. So, maksudnya 125 gram ni untuk 1 dulang. Ni awak kira tadi untuk 1 dulang. Soalan dia nak apa? Dia nak 4 dulang. So, ambil jawapan tadi, darab dengan 4. Step pertama, bahagi dan. Nak buat step kedua, darab pula. 125 gram darab 4. 625 tolak 125. Boleh juga macam tu. Yang tu kalau kita dah tahu untuk 1 dulang. Okey. Ni apa tadi? Darab 5 darab 4, 20. 2 dekat atas. 2 darab 4, 8. 8 tambah 2, 10. 1 darab 4, 4. Tambah lagi 1, 5. Dapatlah 500 gram. 500 gram apa ni? Tepung beras. Okey, dah siap. Step pertama bahagi dan step kedua darab pun dan. Okey. Yang ni kita buat kadaran. Kadaran kita kena praktis banyak sikit. Saya kita campur semua. Okey. Next question. Okey. Encik Lim hendak memandu sejauh 360 km daripada Kota Baru nak pergi Ipoh. Kota Baru Kelantan. Dia nak pergi Ipoh kat Perak, jauh tu. So, perjalanan sejauh 80 km memerlukan 10 liter petrol. Berapa liter petrol kah yang diperlukan dalam perjalanan itu? This one tricky sikit sebab dia bagi ayat dalam lain-lain. So, be careful. Okay, macam ni. Okay, kita dah tahu dah
Step kita lagi, first step kena bahagi, second step kena darab. Cuma awak akan confuse, nak bahagi berapa ni cikgu? Kita tengok maklumat daripada ayat yang sama. Okey, kalau awak tengok ayat pertama, dia kata Encik Lim hendak memandu sejauh 360 kilometer dari Kota Baru ke Ipoh. Takkanlah 300 nak bahagi dengan apa? Tak ada nombor dah. Okey, so tak payah bahagi lagi. Kita tengok ayat seterusnya pula. Dia kata, perjalanan sejauh 80 kilometer memerlukan 10 liter petrol. Yang ni boleh bahagi sebab ada dua nombor dalam ayat yang sama. Yang mula-mula tadi tu tak boleh bahagi. Tak ada geng. Awak nak bahagi berapa? So jangan bahagi yang first tu tadi. Sebab contoh-contoh yang awak tengok sebelum ni, semua kita bahagi berdasarkan ayat pertama kan? Tapi ayat pertama ni dia tak ada geng. Kita tak tahu nak bahagi berapa. So kita tengok ayat berikutnya. So ayat berikutnya ni dia cakap 80 kilometer 10 liter petrol. Maksudnya kita bahagilah 80 kilometer bahagi 10. Sifir 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Nombor 8. Betul lah 80. So yang awak kira ni apa? 8 ni 8 apa cikgu? 8 liter petrol. 8 liter pula lah. 8 kilometer untuk 1 liter petrol. Maksudnya 1 liter petrol tu boleh pergi sejauh 8 kilometer. Tapi apa? Betul ke cikgu kira? Sat. Ke cikgu confuse ni? Ni 80 bagi 10. Betul? Okey, betul. Okey. So, jarak kita nak pergi 360 kilometer ni. Macam mana ni? Kita nak darat berapa? Nak darat 8 ke? Tapi dia nak tanya petrol. 360 bahagi 8. Okey, macam ni cikgu bagi tahu awak. Okey, yang ni kita pakai tips yang kedua. Okey, sekejap Okey. Kalau soalan sebelum ni tadi, semua senang je. Sebab kita dah tengok dah. Mula-mula ada ayat yang pertama tu, ni bahagi ni dapat jawapan darab. Okey, senang. But this one, dia confuse sikit. So, macam mana kita nak buat? Okey, kita tulis maklumat kita macam ni. Okey, ayat pertama ni, ayat yang dia bagi dua maklumat ni, dia cakap pasal 80 kilometer, dia menggunakan 10 liter petrol. Soalan nak apa? Soalan nak kalau 360 kilometer, berapa petrol dia? Okey, macam mana nak buat cikgu? Yang macam tadi tak boleh buat ke? Boleh, tapi kalau buat macam tadi dia confuse sikit. So cikgu tunjuk cara yang seterusnya yang senang. Okey, so macam mana? Awak tengok macam ni. Boleh tak 8 dia jadi 36? Okey, kosong ni kita potong. Cuba tengok. Sifir 8. Ada tak nombor 36? 8. 16. 24. Lepas 24. 32. Tak ada. Alamak, tak ada. Okey, kalau tak ada. Sekejap cikgu tunjuk alternatif. Sekejap 80, 360. Okey. Dia dapat perpuluhan sikit. Okey, be careful. Okey. So, kalau awak nak buat macam tu tak boleh. Okey, tak payah buat. Kita buat macam ni. Kita guna balik cara kita yang pertama tadi. Cuma yang ni dia kena hati-hati sikit. Kalau cara mula-mula tadi, first step kena bahagi. Second step kena darab. Okey, kita nak bahagi apa? Okey. Kalau tadi cikgu bahagi 80 bahagi 10 untuk tahu 1 liter. Yang ni terbalik. Kita bukan nak tahu untuk 1 liter. Kita nak cari untuk 1 kilometer. Dia terbalik sikit. So, macam mana ni cikgu? Kalau 80 kilometer, 10 liter petrol. Kalau 1 kilometer, awak kena buat terbalik. Maksudnya, 10 bahagi 80. Boleh ke? Boleh.
Okey, 10 bahagi 80. Boleh? Cuba kita buat bentuk lazim. 10 bahagi 80. Okey. Dekat sini ada sifar. Kita boleh potong sifar. Sini pun boleh potong. Okey, dekat sifir 8. Mana ada 1? Kosong dekat atas. Kosong dekat bawah. Tolak. Awak akan dapat nanti 1 macam tu. Okey. Tapi nanti awak akan, uish, tambah titik kosong. 10. Dia akan terus lagi. Okey, yang tu kalau awak nak buat bahagi. Cikgu tulis tengah sikit tak celui. 10 bahagi 80. Okey. Awak nak potong kosong boleh, tak nak potong kosong pun tak apa. Okey, dekat sifir 80. Kita tengok sifir 8. 8, 16, 24, 32, 40, 48. Okey, kalau kita nak sifir 80, tambah je kosong kat belakang macam tu. Okey, so dekat sifir 80, ada tak nombor 10? Tak ada. Sifar dekat atas, sifar dekat bawah. So, awak akan dapat 10 baki dia. Bila kita nak teruskan bahagi, yang ni awak kena tambah kosong kat belakang, dekat jawapan tambah titik. Awak dah belajar kan yang ni dalam bahagi perpuluhan dekat bab 2 hari tu. Bahagi perpuluhan. So, tambah kosong, kat jawapan tambah titik, okey, turunkan kosong. Sekarang jadi 100. Dekat sifir 80, ada tak 100? Tak ada, cikgu. 1, ambil nombor 80 lah. 100 tolak 80, ada lagi 20. 20 tak ada. Okey, tambah lagi kosong kat belakang. Turunkan sifar lagi, dia jadi 200. Dekat sifir 80, ada tak nombor 200? Tak ada, cikgu. Ambil nombor yang kedua ni. 160. Okey. 200 tolak 160, awak akan dapat 40. Tak ada lagi, cikgu. Tambah lagi kosong kat belakang ni. Dia akan jadi 400. Ada tak dekat sifir 80 nombor 400? Ada. Nombor yang kelima. 5 dekat atas. 400. Habis. Okey. Apa yang awak kira tadi ni? Yang awak kira ni adalah petrol. Maksudnya 1 kilometer kita memerlukan 0.125 liter petrol. Kalau kita nak 360 kilometer, darabkan dengan 360. So dia akan jadi macam ni. 0.125 darab dengan 360. Okey. Untuk darab perpuluhan, okey, kalau dapat macam ni, cikgu galakkan awak buat bentuk lazim. Sebab apa? Bila bentuk lazim, awak buat darab yang melibatkan 2 ataupun 3 angka, nanti awak dah pening dah. Lepas tu cikgu? Lepas tu cikgu lagi sarankan awak guna kaedah kekisi. Kotak-kotak tu. Macam ni. Tapi kalau awak dah pandai kaedah bentuk lazim, nak guna bentuk lazim juga, boleh. Your answer will be the same. Kotak-kotak tu macam mana? Kotak-kotak tu macam ni. Kan kita nak kira apa? Kita nak kira 0.125 darab 360. Macam mana nak kira ni? Okay, kita buat kotak macam ni. 1, 2, 3, 4. Dekat atas ni ada 4 angka. Kita buat 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Dekat sebelah sini 1, 2, 3. Ada 3 angka. Kita buat 3 baris. 1 baris, 2 baris, 3 baris. Macam tu. Yang ni kita panggil kaedah kekisi, lattice method. Selalunya saya suka kenalkan kaedah ni dekat pelajar yang lemah. Kalau pelajar yang power sikit, bentuk lazim dia dah power untuk 1 angka, 2 angka, 3 angka pun no problem. Okay, bila kita dah buat kotak macam ni, tulis nombor kita soalan ni dekat atas kotak tu. 125 darab 360. Macam tu. Setiap kotak tu kita potong tengah macam ni. Sebab apa? Sebab ada jawapan yang ada 2 angka.
Okey. Yang ni lambat sikit lah. Cikgu tunjuk satu-satu nah. Sana. Okey. Boleh je cikgu kira laju terus. Tapi nanti kesian lah kat awak. Kalau tak faham. Okey. Okey. So, macam mana nak guna kaedah kekisi ni? Okey. Dekat kotak yang pertama. Tengok dekat atas ni ada nombor 5. Tepi ni 3. 5 darab 3. 15. 1 kat sini, 5 kat situ. Ha, itu fungsi kotak kita. Kita belah tengah tadi tu. Okey, kotak sebelah dia. 2 darab 3. 6. Tulis sifar 6. Jangan tulis 6 kat atas. Takut saya awak silap faham, dia akan jadi 60. Ha, betul? Sifar 6. 1 darab 3. Sifar 3. Sifar darab 3. Sifar. 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 Ha, dia jadi macam tu. Ha, betul? Okey, next. Kotak ni pula. Atas nombor 5, tepi nombor 6. 5 darab 6. Ha, 5 darab 6. 30. Ha, so kita tulis 3 sifar. Ha, 2 darab 6. 12. 1 kat sini, 2. Kotak ni atas nombor 1, sebelah jadi 6. 1 darab 6. Sifar 6. Ha. Sifar darab 6. Sifar. Ha, okey, settle. Bawah pula. Bawah ni senang je sebab darab dengan kosong. Semua nombor darab dengan kosong, 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 kosong. Okey, cikgu pun tulis. Kosong. Betul, semua kosong. Semua nombor bila darab dengan sifar, dia akan dapat sifar. Okey. So, jawapan dia yang mana satu ni, cikgu? Okey, sana cikgu buat ni atas sikit. Okey. Macam mana kita nak tahu jawapan dia? Kita tengok dalam kotak yang sengit tu. Macam ni. Sifar. Semua sifar. Tambah. 5 tambah 3, 8. 8 tambah 2, 10. 10 tambah kosong, 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 10. Kosong dekat sini, bagi 1 dekat jiran. Okey, tambah line ni pula. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 6, 8. 8 tambah 1, 9. 9 tambah 6, 15. Okey. 5 dekat sini, bagi 1 dekat sebelah. Okey, yang ni pula. Sifar 1 tambah 3, 4. 4. Sini sifar. Okey. Okay, so jawapan awak akan jadi apa ni? Jawapan awak dia akan ambil ni, yang kat luar ni, daripada tepi ni sampai ujung ni. Ha, so dia akan jadi macam ni. 4, 5, 1, 2, 3. Ada 3 sifar kat belakang. 45,000 ke cikgu? Kan. Sebab apa? Sebab dekat soalan kita tadi ada titik. Ha, takkan dekat jawapan kita titik dah tak ada dah. Mestilah ada. Macam mana kita nak tahu titik nak letak kat mana? Cuba tengok dekat soalan tadi. Belakang titik ni ada berapa nombor? 1 nombor, 2 nombor, 3 nombor. Dekat jawapan pun sama. 1 nombor, 2 nombor, 3 nombor. Kat sini. So jadilah, jawapan kita bukan 45,000. 45 je. Dia macam tu. So kalau 45 perpuluhan sifar. Kalau kita tak payah tulis sifar kat belakang titik tu pun tak apa. Maksudnya 45 je. So awak akan dapat 45. 45 tu 45 apa? Soalan tanya, berapakah liter petrol? Maksudnya 45 petrol lah yang ni. Dah siap. Kalau cikgu guna 4.5 darab 10 pun sama 45. Betul? Boleh juga. Yang ni dia complicated sikit. Tapi yang ni cikgu sama je soalan dia. Cuma yang ni cikgu tunjuk satu-satu dia panjang sikit. Okey? Lagipun soalan ni melibatkan perpuluhan. Okey, nah siapa nak screenshot? Kecik. Sebelum kita buat soalan yang campur semua-semua pula.
Dah. Alright, next. Soalan seterusnya. Okey, ni dia dah campur. Soalan koordinat, nisbah dengan kadaran dia dah campur dah. Kita kena tengok sendiri. Soalan ni nak apa? Okay. So for this question, dia tanya, rajah di bawah menunjukkan lokasi rumah bagi beberapa orang murid dalam Satah Kartes. Okay, dekat dalam gambar ni ada rumah Peter, ada rumah Hafiz, rumah Zaini dengan rumah Previn. Dia kata, nyatakan koordinat bagi lokasi rumah Zaini. Zaini? Oh, Zaini ni, yang ni. Macam mana kita nak tulis koordinat? Koordinat kita kena tengok nilai X. Paksi X dekat bawah. Maksudnya kita kena tengok bawah. Daripada titik ni tengok bawah. Nombor 2. Lepas tu, lepas kita tengok nilai X, kita tengok pula nilai Y. Y dekat belah kiri ni. Pergi tengok kiri. Nombor 3. Jangan tulis macam ni je. 2,3 salah. Kalau koordinat kena ada kurungan dekat depan dengan belakang macam ni. Baru betul. Itu cara nak tulis koordinat. Mesti kena ada kurungan. Kalau tak, salah. Okay. Kalau awak tak ingat cikgu, macam mana nak ingat? Nak letak X dulu ke Y dulu? Awak nyanyi lagu ABC. A, B, C, D, E, F, G. Kalau awak nyanyi lagu ABC, awak jumpa huruf X dulu ke huruf Y dulu? X dulu kan? V, W, X, Y, and Z. Jumpa X dulu. So, kita kena tulis nilai X dulu. Baru nilai Y. Okay. Macam tu. Okay, next question. Bawah. Dia tanya apa pula ni? Dia kata, Zaini berjalan 3 unit secara mengufuk. Zaini Zaini 3 unit secara mengufuk. Mengufuk ni maksudnya melentang. Nak pergi kiri ke kanan. Macam tu. Lepas tu 2 unit mencancang. Mencancang ni tegak. Naik atas ke turun bawah macam tu. Dan rumahnya. Bulatkan rumah bagi kedudukan Zaini yang terakhir. Okey. So, dia suruh kita bulatkan jawapan kat bawah ni. Lepas dia gerak 3 unit mengufuk, 2 unit mencancang, dia sampai rumah siapa? Dia sampai rumah Peter ke? Rumah Hafiz ke? Rumah Previn? So, macam mana nak tahu ni? Tengok dekat gambar rajah tadi. Saya cikgu bagi kecil sikit lah. Okay. Okay, Zaini dekat sini. Dia kata 3 unit mengufuk. Maksudnya pergi ke kanan. Kalau pergi ke kiri tak ada rumah siapa-siapa. Kita pergi kanan lah. 1, 2, 3. Okey, sampai kat sini. Lepas tu dia kata 2 unit mencancang. 2 unit mencancang tu maksudnya sama naik atas ke turun bawah. Kalau kita naik atas, tak sampai dekat rumah siapa-siapa lagi. Kalau kita turun bawah, jumpa rumah Previn. Turun bawah lah. Jumpa Previn. Dia tak kisah kiri kanan boleh, atas bawah pun boleh. Sebab cuba dia hanya cakap mengufuk dengan mencancang. Itu je. So, kalau ke atas tak sampai lagi rumah Peter. Rumah Peter atas sikit lagi. So, kita turun bawah lah sampai rumah Previn. Dia kata, bulatkan rumah bagi kedudukan Zaini sekarang. Previn. Ni. Bulat. Tading. Dah siap. Okay, next. Betul, rumah Previn. Soalan seterusnya. Ding, 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 ding. Dia tanya nisbah pula. Okay. Okay. Nisbah rumah berada umur. Nisbah umur Fazli kepada umur kakaknya adalah 2 nisbah 3. Fazli berumur 10 tahun. Berapakah umur kakak dia dalam masa 2 tahun akan datang? Macam mana tu? Okay. Untuk tajuk nisbah ni, kalau dia bagi ayat panjang-panjang macam ni, awak be careful. Macam mana kita nak jawab? Kita keluarkan dulu maklumat yang pertama. First, dia bagi kat kita 2 nisbah 3. 2 tu siapa? 3 tu siapa? Kita tengok. Mula-mula dia sebut nama siapa? Fazli. Maksudnya 2 ni adalah Fazli. Yang belakang ni kakak. Okay. So, dia kata Fazli yang ni nisbah. Lepas tu dia kata katakanlah
Fazli umur 10 tahun. Maksudnya kalau dua nisbah ni bersamaan dengan 10 tahun. Okey, maksudnya dua nisbah ni sama dengan 10 tahun. Kalau tiga nisbah, berapa tahun? Faham tak maksud cikgu? Yang ni dia dah campur dengan tajuk kadaran tadi. Maksudnya macam ni. Kalau dua nisbah sama dengan 10 tahun. Kalau cikgu tanya satu nisbah saja, berapa tahun? 5 tahun. Pandai? Okey. Betul. Sebab apa? Kalau dua, 10. Kalau satu, 5 lah separuh. Ataupun bahagi dua. Betul? Maksudnya satu nisbah 5 tahun. Soalan nak apa? Dia kata, berapakah umur kakak? Kakak dia yang mana? Kakak dia 3 nisbah. Kakak dia ada 3 nisbah. Kakak dia ada 3 nisbah ni. So, kalau satu nisbah 5 tahun. Kalau dia ada 3 nisbah, 5 darab 3. Betul? Awak akan dapat 15 tahun. Okey, yang tu sekarang. Soalan dia apa ni? Berapakah umur kakak dalam masa 2 tahun akan datang? Kalau sekarang umur dia 15 tahun umur kakak. Kalau lagi 2 tahun, kakak dia umur berapa? 17. Betul? Kita tambah je 2. Sebab dia kata 2 tahun akan datang. Yang 15 tahun ni sekarang. Tambah lagi 2. Dapatlah umur kakak sama dengan 17 tahun. Siap. Okey. Soalan ini adalah gabungan tajuk nisbah tadi dengan kadaran. Dia dah campur dah nisbah dengan kadaran. Sebab tu, mula-mula tadi dia bagi nisbah. Lepas tu yang kita kira ni, kita kira kadaran. Sebab apa? Macam mana 10 bahagi 5 ni? Kita bahagi dulu. Bahagi 2. Lepas bahagi baru darab. Bahagi dengan darab tu kita belajar dekat kadaran tadi kan? So ni soalan ni dah gabung dah. Nisbah dengan kadaran. Jadilah soalan macam ni. Okay. Alright. Lepas tu tambah. Yang tambah ni dia saja je. Kalau dia tak cakap dalam masa 2 tahun akan datang, dah siap lah. Nanti dia saja je. Kadang-kadang dia saja nak bagi awak confuse kan. Dia kata, kalau umur kakak dia sekarang 15 tahun, berapakah umur kakak dia 10 tahun lepas? Macam mana pula? Kalau sekarang awak dah kira kakak dia umur 15. Kalau 10 tahun lepas, kakak dia umur berapa? Kita kena tolak dengan 10 sebab benda dah lepas. So kakak dia jadi 5 tahun je time tu. Betul? Tolak je. Okay, yang tu dia saja je. Okay, next. Soalan nombor 12. Okay, nisbah bilangan pelawat dewasa kepada bilangan pelawat kanak-kanak di sebuah zoo adalah 2 nisbah 5. Bilangan pelawat kanak-kanak ialah 305 orang. Berapakah jumlah pelawat di zoo itu? Dia nak jumlah. Dia tak mahu tahu kanak-kanak ke dewasa ke, dia nak tahu semua. Okay, so macam mana nak buat ni? First, ni lebih kurang macam tadi. Dia dah gabung tajuk nisbah dengan kadaran. Okay, tak nak bagi confuse, kita tulis dulu maklumat. First kali dia bagi nisbah kat kita. 2 nisbah 5. 2 ni siapa? Disebut siapa dulu? Disebut dewasa dulu, baru kanak-kanak. So, 2 ni mewakili dewasa. 5 ni mewakili kanak-kanak. Okey. So, dia kata bilangan pelawat kanak-kanak ialah 305. Ni maksudnya 305 ni kanak-kanak. Kanak-kanak kat sini dia kata 5. 5 ni 5 apa? 5 ni adalah 5 nisbah. So, cikgu buat macam ni. 5 nisbah sama dengan 305.
Kanak-kanak 5 orang lah. Kanak-kanak tu orang lah. Tu kalau ada nisbah. Kalau cikgu nak cari satu nisbah dulu, kita kena buat apa? Tajuk kadaran tadi. Kalau nak cari nilai untuk satu, kita kena bahagi. Lepas bahagi sekali, darab. So bahagi apa ni? 305 bahagi dengan 5. Okey, buatlah bentuk lazim dulu. Kita buat kat tepi ni lah. 305 bahagi 5. 6. 30. Teng, habis turunkan 5. Dekat sifir 5, nombor 1 dekat atas, 5 dekat bawah. Maksudnya ada 61 orang. Kalau satu nisbah bersamaan dengan 61 orang. Okey, soalan dia tanya, berapakah jumlah pelawat zoo tu? Dewasa ke, kanak-kanak ke, semua sekali. Disebabkan kita tak tahu jumlah ada berapa orang kan? So, kita kira jumlah nisbah. Jumlah nisbah maksudnya cikgu? Kanak-kanak ada 5 nisbah. Dewasa ada 2 nisbah. Kalau kita tambah nisbah kita, dia jadi 7 nisbah. Dewasa 122. Boleh juga kalau awak nak kira dewasa dulu, lepas tu nak tambah. Ataupun nak cepat, kita tak payah kira dewasa dah. Kita kira semua terus. Kalau semua, sebab dia nak jumlah kan, dia nak semua. Semua ada berapa nisbah? 2 tambah 5, 7. Maksudnya kita ada 7 nisbah. Kita darab 7 terus. Tak payah cara dewasa dah. So, semua kita ada 7 nisbah. So, kita ambil 61 orang tadi, darab dengan 7. Dapatlah semua. Okey, kita buat bentuk lazim kat tepi. 61 darab 7. 1 darab 7. 7. 6 darab 7. 6, 6, 36, 42. Betul? Dah siap. So, semua sekali ada 427 orang pelawat. Termasuklah dewasa kanak-kanak ni semua. Macam tu. Siap. Okey, siapa yang kira dewasa dulu tadi boleh juga. Cuma kalau awak dah kira dewasa, sekali awak kena tambah pula dengan kanak-kanak. Jadi lambatlah. So kita kira semua siap-siap. Siap. Okey dah, sampai nak screenshot. Kecil. Sebelum kita proceed soalan berikutnya. Cepat, nak habis dah. Nak pukul 5 dah. Faham. Thank you, cikgu. Welcome. Alhamdulillah. Dah screenshot. Okay, done. Next question. Tung. Cikgu ajar tak Maths Form 5? Tak. Tak nak. Okay, next question. Raja di bawah menunjukkan harga 3 paket biskut krim. Okay. Krim cookies ni, 3 paket ni harga dia RM22.50. Dia kata dia nak beli 5 paket. Senang je ni. Kalau dia bagi 3 paket, tiba-tiba nak 5 paket. Ni tajuk kadaran ni. Kalau tajuk kadaran, kita tahu dah. Mula-mula kena bahagi, lepas tu kena darab. Nak bahagi apa? Tolong. Mula-mula kita kena bahagi apa? RM22.50 bahagi 3. Betul? Sebab ni maklumat pertama kita. So, ambil RM22.50 bahagi dengan 3. Sifir 3. 7. 21. Tolak. Ada lagi 1. Turunkan 5. Jadi 15. Sifir 3. Ada. Nombor yang kelima. 15. Tolak. Habis. Turunkan sifar. Sifar dekat bawah. Sifar dekat atas. Habis. So, titik jangan lupa. Di atas. Maksudnya, 1 paket krim cookies tu bersamaan dengan RM7.50. Kalau 1. Soalan nak 5. So, darab pula. Ambil jawapan tadi. Darab dengan 5. Sifar darab 5. Sifar. 5 darab 5. 25.
Sebab tu penting hafal sifir ni. Laju je buat kalau kita dah hafal sifir. 7 darab 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Tambah lagi 2, 37. Betul? Titik jangan lupa. Takkanlah dia nak beli biskut je harga sampai 3,750. Salah. Titik ni turun. Deg, 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 deg. Jap lah RM37 50 sen kalau nak beli 5 paket. Okay, settle. Last kali. Soalan yang terakhir. Deng, 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 deng. Okay, dia kata, Masya ada RM50. Berapa paket biskut yang dia boleh beli? Dia boleh beli berapa paket? Dia ada RM50. Kalau 5 paket, RM37.50. Dia boleh beli lagi tak? Macam mana kita nak kira ni? 6 kot. Okey, jom kita kira. Kalau 5 paket, okey, kita kira macam ni, tak apa. Kalau 5 paket, harga dia RM37.50. Satu paket tadi, ni kalau satu paket RM7.50. Kalau dia beli 6 paket, tambah lagi satu paket je lah kan? Kita tambahlah dengan RM7.50. Cuba kira, cukup lagi tak duit dia kalau dia tambah lagi satu paket? 0, 1, 7 tambah 7, 14, 15, 45. Boleh, 6 paket boleh. Kalau dia nak tambah lagi satu paket, boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa? RM45, duit dia ada 50 je. Kalau dia tambah lagi satu paket, dia dah lebih dah. Okey, dah cukup. Tak cukup dah. So dia boleh beli 6 paket je. Macam mana awak nak jawab ni? Awak cakap kat ni. Berapa paketkah biskut yang boleh dibeli olehnya? Awak cakap 6 paket. 6 paket biskut sahaja. Siap. Dah habis dah. Siap. Senang je. Iya. So, untuk tajuk koordinat hari ni, untuk tajuk ni hari ni, cikgu bagi tahu. Okay, kita buat nota sikit lah. Okay, untuk tajuk hari ni, bab, alamak, mana pen? Okay, hari ni kita belajar bab 7. Okay, first kita belajar tajuk koordinat. Okay, koordinat tadi cikgu cakap waktu darjah 4, awak belajar macam mana nak tulis koordinat. X dulu, Y. Darjah 5 sekarang. Darjah 5 sekarang, koordinat awak belajar apa? Awak belajar jarak. Macam mana nak tulis jarak? Awak kena tulis jarak mengufuk berapa. Mengufuk tu yang mana cikgu? Yang melintang. Okey. Lepas tu awak tulis jarak mencancang berapa. Awak tulis je jarak dia berapa kotak. Mengufuk 2 unit, menegak dia 3 unit. Macam tu je. Wah, darjah 5 dah belajar jarak Tapi dia orang kira kotak je. Okey? Dah siap. Yang ni waktu darjah 5. Koordinat. Lepas tu yang sebelum ni awak belajar koordinat tu masih belajar tau. Macam mana nak tulis koordinat. Yang ni belajar waktu darjah 4 dulu. Still guna. Macam mana nak tulis koordinat? Kena tulis nilai X dulu, baru Y. Ni awak belajar darjah 4 dulu. Tak guna formula lah kiranya. Ya, tak guna pun. Yang guna formula tu form 2. Yang darjah 5 ni, dia orang kira kotak je. Okay, lepas tu koordinat dah power dah. Lepas tu tadi kita belajar nisbah. Nisbah tu kita buat apa? Nisbah tu yang ada titik tu. Cikgu cakap untuk nisbah kita kena tahu kat depan tu dia sebut siapa dulu. Kalau dia nak nisbah ayam kepada itik. Tulis ayam dulu kat depan. Jangan awak tulis itik dulu. Kalau tidak salah. Lepas tu kalau dia kata nak ayam kepada jumlah ayam dan itik. Kat depan tulis ayam, kat belakang tu awak kena tambah dulu. Ayam berapa, itik berapa. Baru tulis nisbah dia. So untuk tajuk nisbah ni kena tengok betul-betul.
ayat dia tu. Okey? Perbandingan ya. Waktu darjah 4, dia sebut je. Nisbah itik kepada ayam. Waktu darjah 5, nisbah itik kepada jumlah itik dan ayam. Nyatakan nisbah arnab kepada um, angsa dan itik. Contoh macam tu. Dia suruh kita tambah pula. So, kita kena be careful kat situ. Okay. Lepas tu kita belajar tajuk kadaran tadi. Okay. Kadaran ni, ingat dua je tadi cikgu cakap. Mula-mula kita bahagi, lepas tu darab. Bahagi tu untuk apa? Bahagi ni untuk cari nilai 1. Untuk cari nilai 1. 1 apa? Tengoklah soalan. Dia cakap pasal roti. 1 roti. Kalau dia cakap pasal biskut, 1 biskut berapa? Macam tu. Lepas kita dah cari nilai untuk 1 tu, kita darab. Darab ni darab berapa? Tengok soalan. Kalau dia nak 10, darab 10. Dah senyap. Ini yang awak belajar dalam darjah 5 bab 7. Koordinat, nisbah dan kadaran. Dah senyap. Dah. So itu saja. Okey, dah pukul 5 dah. Okay. So, untuk esok, cikgu akan live pukul 4 sampai pukul 5 juga. Okay. Tajuk yang sama, tapi darjah 6 pula. Tajuk yang sama. Koordinat, nisbah dengan kadaran juga, tapi kita nak tengok darjah 6. Darjah 5, darjah 6, dia tambah apa lagi? Koordinat, dia tambah apa lagi? Nisbah, dia tambah apa lagi? Kadaran, tambah apa lagi? Tajuk yang sama, cuma dia tambah sikit je. So, esok kita nak tengok yang darjah 6 pula. Okay? Cikgu, kenapa time exam susah nak jawab? Biasalah. Sebab exam, dia akan tukar ayat sikit je. Contoh, kita belajar nisbah. Nisbah, dia akan kata nisbah ayam kepada itik. Tiba-tiba dekat periksa, dia tak sebut pun ayam itik. Dia sebut, nyatakan nisbah donat kepada jumlah donat dan karipak. Dia tukar ayat sikit je. Tapi awak dah pening dah. Sebab dia tukar ayat je selalunya. Betul, kalau kita dah faham konsep tu, ayat tu dah tukar filah kat mana pun. Confirm kita boleh jawab insyaAllah. Okay, nah. Alright dah, so itu saja untuk hari ni. Thank you very much siapa yang join hari ni. Semoga membantulah sebersedikit pemahaman awak tu nak ajak adik ke, abang ke, anak ke, boleh nanti. Okay? So, kita jumpa esok pula pukul 4 petang untuk darjah 6. Okay? Saya sarankan awak tulis tag untuk jawab soalan. Betul? Boleh? Terima kasih cikgu. Sama. Okey, cikgu. Bye. Bye. Alright, kita jumpa lagi esok. Okay? Assalamualaikum. Sama.